Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So semalam dah berlakukan sesuatu yang menarik di Bitcoin. So apakah itu nanti Zul akan terangkan di chart dan ke mana arah pergerakan seterusnya di Bitcoin. Kemudian pagi ni juga ada request untuk semalam tu tengok di ruangan komen ada bertanya pasal wave. So, nanti kita akan tengok juga chart mengenai wave. Dan untuk hari ni Zul nak tengok juga untuk chart Ethereum. So guys, apa pun let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So ini adalah coin market cap. So ini dah pun pukul 8.3 minit. So oversleep. So ini terlebih terlajar tidur. So apa nanti kita tengok untuk total market cap. Meaning kita boleh tengok di kuartal Fear Index pun kita dah tengok yang untuk hari semalam ni berapakah Fear Index kita nanti akan tengokkan. So sebelum tu let's go kita tengok dulu review secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So secara total keseluruhan total market berada di mana? Total market berada di 1.9 trilion. So kita daripada 1.8 naik balik 1.9. So macam cakap sekiranya total market berada atas 2 trilion meaning kita nampak kata momentum bullish strong, kita nampak expectation untuk Bitcoin akan more pump yang lebih tinggi. So, kemudian volume semalam juga meningkat daripada 50 lebih ke 84, BTC daripada 40 ke 41 sedikit meningkat, Ethereum still lagi sama iaitu 19.6. So kita tengok cara summary untuk pergerakan dalam tempoh 24 hours semalam. So untuk dalam tempoh 24 hours total market naik sebanyak 2.81, volume drop 10%. Yes, drop 10%. Ikutkan pagi semalam kita berada dalam 100 lebih. Ikutkan sebelum ni 100 lebih, 184 ya 10% drop. Kemudian BTC sedikit increase macam dikatakan daripada 40 ke 41 iaitu 0.1%. So harga semasa untuk pagi ini. So Bitcoin berada di 41. So lagi 1k untuk berada di 42. So ada kata ke manakah arah pergerakan nanti tu akan tunjukkan ada movement penting untuk kita Bitcoin melakukan untuk next movement yang kata more positif nanti tu akan terang. So untuk di dalam 24 hours Bitcoin increase 2.51%, Ethereum 3.1, 2.76. So bila Bitcoin dan Ethereum meningkat and mostly adalah sebab Bitcoin meningkat, expected altcoin lain juga akan turut meningkat. So BNB 2%, SRP 1%, Solana 1.4, Cardano 0.97, hampir 2%, Luna 3.7, Avax 4.7 dan expected lain-lain coin turut juga melakukan peningkatan. Itulah penting macam kenapa Bitcoin increase, kita akan expected altcoin juga akan turut melakukan peningkatan. So let's go kita pergi ke chart kita. So di Bitcoin sebelum di Bitcoin di chart Bitcoin kita akan pergi dulu ke Crypto Fear and Index. So Crypto Fear and Index untuk semalam sebabkan hari ni dah pukul 8 pun kita akan refresh ni. So kita tengok Fear and Index currently berada mana. Fear and Index untuk semalam sedikit kuartal berkurangan daripada extreme fear 25 ke 28, hampir ke 30. Sebab itulah kita tengok semalam expected momentum kuartal kenaikan tu drastis agak kuartal meningkat disebabkan kata less fear, tapi walaupun kita still lagi dalam fear daripada extreme fear. Macam cakap semalam, sekiranya price berada dalam extreme fear, RSI kita pun berada di overbought, oversold, memang sebenarnya kita akan melakukan bound dan semalam kita dah pun melakukan bound. Sekiranya anda terlepas analisis pagi semalam, anda boleh tengok balik analisis zone untuk semalam iaitu mengenai anda perlu jual ataupun beli. So pun pagi ni kita akan tengok ke mana ke arah pergerakan next Bitcoin. So inilah chart Bitcoin. So pertama kali semalam kita tengok pergerakan Bitcoin adalah berada di bawah ni dan macam tu juga seperti kita ada possibility untuk drop sedikit lagi ataupun terus melakukan pump. Sebab apa? Di kawasan ini macam juga semalam adalah good position untuk dia rebound. Dah pun berlaku rebound. Persoalannya adakah rebound ni hanyalah rebound sementara untuk dia drop another drop ke bawah ataupun terus melakukan kenaikan. So untuk confirmation tu kita akan tengok di sini iaitu daripada ni Zota dah. Yang ini maknanya kalau ikutkan ni anda tak tengok semalam, yang ini adalah chart yang Zul dah sharekan di Discord channel. So siapa yang join Discord channel memang dah kuata jumpa dapat tu punya semalam ini Zul dah sharekan iaitu dah terangkan sedikit apa yang akan berlaku. So untuk pagi ni Zul akan terangkan lebih detail. So dua ni chart di 4 hour dan chart di daily Zul dah sharekan di Discord channel. So untuk pagi ni Zul akan terangkan detail apakah yang Zul nampak ni, apakah possibility dan high possibility percentage untuk Bitcoin melakukan pergerakan di kawasan ini, ada move up ataupun atas. So pergerakan ni apa yang Zul ambil Zul adalah tempat ni last high last low. So ini apa yang kita gunakan point ini untuk tarik Fibonacci kita tu swing high latest high latest low.
So kita berada di kawasan ni dan kita tengok kita berada di antara 41 dan 42.5K iaitu kawasan ni. So meaning untuk Bitcoin terus melakukan kenaikan iaitu at least pergi balik ke kawasan kita punya 44 ke 46K, 44 ke 45K iaitu kata point penting untuk ke breakout untuk mengatakan price tu pergi balik ke 50K iaitu price perlu berada atas at least 44 dan 46 ke atas. So apapun untuk minor resistance Bitcoin perlu breakout 42 dulu untuk kita tengok movement lebih ke atas. So seperti macam cakap sebelum ni kita ada pattern bullish iaitu kita megaphone ataupun kita panggil descending Brownian wedge. Apa itu descending Brownian wedge? Kata pattern yang membentuk speaker yang menghala ke bawah. So inilah pattern dia akan buat pergerakan ini dan pergerakan naik dan breakout ke atas. Inilah pergerakan megaphone. So meaning kita ada movement yang semakin besar. So apapun kita tak touch lagi bawah ni, ada possibility juga untuk price itu berlaku rejection 41 dan terus melakukan ke bawah untuk retest balik trendline ni dan sebelum dia melakukan lagi kenaikan. So ini pun kita kena tengok, kita boleh buat satu trendline. Mana trendline untuk kawasan ni dan kita tengok bagaimana price tu sedang buat reaction dengan kawasan ni. So meaning inilah consider good pergerakan untuk Bitcoin sekiranya dia melepasi kawasan ni, meaning kita akan nampak pergerakan sampai ke 42 dan confirmation untuk dia naik lagi 44.6 iaitu price break board purple ni antara 41.8 dan 42.5. Tu meaning secara aku kata senang nak tengok adalah break 42. So kalau horizontal ni kita ada ni horizontal meaning 41.5 kita perlu breakout untuk mengatakan dia akan pergi ke 1.6. 1.6 kita berada balik ke mana? Iaitu betul-betul kita punya resistance iaitu di kawasan 46K. Iaitu kita perlu breakout 46K untuk mengatakan price tu akan pergi more drastic untuk pergi ke area 50K. So itulah pergerakan Bitcoin yang Zul expectation berlaku. Dan sekiranya Bitcoin tak melepasi pergerakan 42 ataupun price 42, apa yang berlaku? Price Bitcoin boleh drop balik ke kawasan below ni, below untuk buat another higher low. Disebabkan kenapa Zul expectation kita akan berlaku. So semalam Zul expectation di Discord channel iaitu price possibility akan drop dulu ataupun naik terus melakukan. Sebab apa? Kita tengok RSI dan stop RSI. RSI kita berada di kawasan 50 dan stop RSI kita berada di kawasan overbought. So meaning ini pertanda macam selalu saya cakapkan, anda boleh catat di buku mana-mana. Ini secara basicnya kita tahu iaitu sekiranya RSI berada bawah 50 ke 30, itu bermakna kita ada dalam momentum doping ataupun expectation price akan jatuh lagi ke bawah. Kemudian kita tengok juga stop RSI berada di overbought. So bila berada di overbought, RSI berada 50, tu ada potensi untuk 50 ni RSI bounce balik 50 ke 30, stop RSI pun momentum yang support. So meaning kita ada possibility juga dia boleh drop ke bawah. Tapi untuk kita tengok pergerakan bullish, kita perlu tengok RSI ini perlu breakout atas 50 iaitu berada balik atas 50 ke 70. So meaning kita akan expectation price akan more untuk melakukan kenaikan berbanding kejatuhan. Untuk currently more kejatuhan daripada kenaikan disebabkan RSI dan suka stop RSI agak berada di overbought. Tapi pun expectation untuk hari ini boleh berlaku sekiranya kita breakout. So kiranya untuk hari ni macam kita boleh breakout channel ni dan kita expect dah buat minor base. Kalau pergi for 1 hour, 1 hour pun consider good dah. Kali ni kalau ikutkan minor kita nampak sedikit macam bentuk triangle ni. So triangle lah continuous pattern. Price melakukan ke atas, point breaking price akan break ke atas, more ke atas berbanding ke bawah. Kalau ikutkan price target ni untuk 1 hour, untuk 1 hour ni kita boleh ambil di sini point of breaking. Sebenarnya price betul-betul sampai di kawasan kita punya resistance. Tu untuk pergerakan ni kita biarkan saja, tapi ada expected bullish. Sekiranya pergerakan ini berlaku untuk di 1 hour dah pun berada atas 50. So ini ada possibility untuk sedikit drop sebelum dia melakukan balik ke atas untuk resting kita punya stop RSI. So possibility untuk hari ni kita akan nampak untuk Bitcoin breakout kuartal RSI 50 ini untuk berada balik di atas 50. Kemudian mungkin kita mana resting untuk mana dropping untuk stop RSI drop. So bila sekiranya kita berada atas 50 dan stop RSI berada di bawah, so ini kita akan expect RSI ni akan touch balik kawasan 76-80 untuk expectation ke kita punya resistance. Kemudian mungkin berlaku sikit reaction sebelum dia betul-betul breakout untuk atas ni. So itulah pergerakan yang Zul tengokkan dan ditunggukan untuk mengatakan price more momentum bullish. Tetapi untuk currently ada possibility untuk dia drop balik ke bawah berdasarkan RSI ini, iaitu RSI berada bawah 50 dan stop RSI berada di overbought.
So itu pergerakan Bitcoin untuk short term dan expectation untuk kita tengok momentum more bullish. So hopefully kita berjaya break ini. So break ini dan break yang penting lah trendline ni kata tak berapa nak monitor sangat, tapi apa yang disepakatkan adalah kita mau breakout 42 untuk kita pergi ke kawasan next kita punya adalah di kawasan 46. So break 46 dan kita sekiranya berjaya break 48. So perapalah expected kalau break 48 kita akan terus pergi ke 50. So itulah pergerakan Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart lain iaitu chart permintaan. Yang pertama kita akan pergi ke wave dulu sebelum tu pergi ke Ethereum. So wave ni expected di Binance ada. Yes, ada Binance dan chart 2 itu pun buat di Binance juga sebab sebenarnya ada dah yang request. So BSC USDT. So di Binance, so apakah kemanakah arah pergerakan? So untuk di 4 hours RSI berada below, kemudian stock RSI berada di atas. So meaning kita seperti ada momentum untuk naik. Stock RSI kuasa meaning akan sideways aja untuk seperti akan sideways. So adakah good position untuk buy untuk long term? Consider good position untuk buy long term disebabkan apa? Expect juga price itu daripada higher high dia dah drop pun sampai dia punya quarter last support iaitu 0.6 atau expectation untuk currently dia berada hampir 70% discount. So price currently berada, kita tengokkan untuk discount berapakah persen daripada higher high. So untuk dengan current price berada 66% discount. So expected untuk 60% lah good position untuk anda buy untuk long term. Sekiranya dia dip lagi, sekiranya Bitcoin terus dip ke 28k, 30k, apakah possibility price ni berlaku? Kita akan nampak price tu akan berada dalam lingkungan 90% iaitu dalam $10. So anda boleh start buy DCA kawasan ni, mungkin buy quarter weekly. Minggu ni anda buy, sekali minggu depan berada di kawasan ni anda buy lagi, minggu depan satu lagi anda buy lagi. Kawasan ni sekiranya berada, senang kata whatever price berada dalam box ini antara price $25 dan juga antara $14 adalah good position untuk buy untuk long term collect asset ni. Sekiranya price tu drop lagi $90, kita akan buy lagi untuk di kawasan ni. Sebab apa? Harga yang turun 90%, siapa tak nak buy? Harga kata discount 90%. Memang kalau kat kedai memang anda akan kata bergerumun lah untuk beli 90% ni. So sama juga dalam kawasan ni, kata untuk wave ni expectation price 60%, yes kita boleh buy dulu, tapi kita expected sekian Bitcoin drip lagi 30, kita boleh nampak all coin terutama bukan wave saja, all coin lain juga expectation boleh drop hampir 90%. Untuk coin ni disebabkan Bitcoin berada kawasan 42 dan berada 60%, kita expect untuk wave ni ada possibility untuk drop 90%, sekiranya Bitcoin drop 30k. Ataupun nak tunggu 30k tak tahu boleh jatuh. Kalau jatuh, okay, kita akan beli. So untuk currently whatever antara 14-19 anda dah boleh start buy DCA untuk weekly. So jangan buy lock in, mungkin minggu ni buy dulu 100, minggu depan price berada di kawasan ni anda buy lagi 100, minggu depan lagi berada lagi 100. So mungkin price itu terus pump anda yang masuk tu akan profit. Kemudian sekiranya price tu tiba-tiba drop lagi, tak masalah, anda lagi ada modal, kita akan buy lagi di bawah. Sebab apa? Bila anda buy kawasan bawah lebih banyak bawah ni, average anda akan drop. So give and time, bila dia pump, dia ROI anda akan lebih cepat berbanding kalau anda buy di kawasan high. So itu the wave. So lepas kita pergi ke Ethereum pula. So Ethereum, apakah berlaku di Ethereum currently? So Ethereum seperti yang tu update kan sebelum ni, kita ada movement ada ini, iaitu sama ada price itu untuk melakukan bounce dan drop dulu ke bawah sebelum bounce. So price dah follow dia punya minor drop iaitu kawasan ni. So untuk Ethereum kita ada possibility untuk dia drop sedikit lagi iaitu di kawasan ni. Based on ni kita tengok quarter swing low, kita akan ambil, kita akan tengokkan trend line. Kita ada satu trend line yang kita monitor yang pada yang ini dan ini untuk mengatakan sekiranya dia nak breakout lagi bawah, kita akan tukar kepada merah. So meaning expectation swing low kita akan ambil latest low adalah yang ni. Tu daripada latest low ni kita akan tarik Fibonacci untuk tengok swing low to swing high. Kita akan nampak kita punya box support ya di kawasan ni. So meaning expect sama dengan tu punya horizon ataupun Fibonacci yang lebih besar iaitu line ni, line biru ni. So meaning kita expect untuk Ethereum ada possibility untuk drop sedikit lagi kawasan ni sebelum melakukan bounce. So meaning link dengan pergerakan di Bitcoin iaitu Bitcoin berada di 50, stock RSI pun berada di overbought. So sama seperti di Ethereum berada di 50 dan kuartal di overbought untuk stock RSI. So meaning kita possibility untuk ni sikit drop. So untuk Bitcoin juga, untuk Ethereum possibility untuk drop. So meaning link dengan pergerakan kuartal seiring dengan pergerakan Bitcoin. So meaning Bitcoin untuk hari ini ada possibility untuk kita drop dulu di kawasan
40 iaitu minor support. Macam mana dapat ni? Ada pada swing low ini dan swing high ini. Tarik Fibonacci dapat kawasan ni. So meaning untuk resting, untuk dapatkan momentum balik untuk kita naik di kata Bitcoin dan Ethereum ni, iaitu kita di Bitcoin price jatuh kawasan 40, stock right side drop balik kawasan ini. So meaning apa yang berlaku, stock right side akan drop. So hopefully kita akan dapat balik momentum untuk naik dengan disupport dengan volume. Sekiranya volume support dengan tinggi, semalam kita nampak volume yang tinggi juga. So kita nak tengok pergerakan yang sama, iaitu drop sedikit, kemudian ada volume yang tinggi untuk breakout 42 untuk kita mengatakan price tu lebih positif untuk pergi ke 46. Sama juga di Ethereum. Ethereum kita nak tengok sedikit dropping daripada 31 ni, iaitu ke kawasan almost dalam 29 ataupun 29k sebelum expected RSI akan good momentum untuk RSI berada di posisi yang cantik untuk melakukan kenaikan. So untuk Ethereum kita perlu buat break high ini. Sekiranya Ethereum berjaya break high ini, meaning kita akan buat perubahan sikit daripada minor downtrend ke uptrend balik, iaitu lower low, higher high, swing low, swing high. Sama di Bitcoin, kat manakah point yang penting untuk kita break up? Poin penting iaitu yang pertama, kenapa jika perlu breakout 42, kita perlu breakout at least high ini, iaitu di kawasan 43. Sekiranya kita berjaya buat high pada ni, so meaning daripada small downtrend ni, untuk kita dah pun buat perubahan kepada uptrend, iaitu low, high, swing low, low, high, swing high, expected another high. So meaning expectation yang ni ada possibility untuk kita push breakout kita punya quarter pattern dan juga trend line. So itulah pergerakan Bitcoin yang anda boleh tengok untuk movement pergerakan. So semalam dia cakap kalau nak buy sekarang ni biarkan dulu. Sebab apa? Semalam dia cakap ini adalah last position untuk kita buy untuk expectation untuk bull momentum. So sekiranya price tu melakukan kenaikan, anda biar dulu, nanti kita akan naikkan kita punya stop loss berada di atas profit. So sekiranya price tu breakout ini, naik kawasan ni, breakout sekali kita akan ubah stop loss. So terus melakukan atas, kita akan ubah stop loss. Tampaklah price tu hit balik kita punya stop loss, kita akan luar dalam profit dan juga kita punya modal. So guys, itu saja untuk kata analisis untuk pagi ni. Sebelum tu akhiri untuk pagi ini, Zul nak tengok bersatu chart. Zul nak tengok satu chart, iaitu chart Matic dan Phantom. So Zul nak Matic dan Phantom dah lama tu tengok, iaitu dia punya favorite antara coin yang tu nak target 50 kata 1000k juga, 1000 coin. So untuk pergerakan ni sedikit kata tak bagus untuk Matic. Dah breakout trend line ni, dah pun breakout, so meaning kita expect dia akan drop tu bawah. So untuk Matic, apakah good position untuk buy sekarang? Bagi Zul, kita expect kita boleh tunggu di kawasan $1.2 dan 0.6. So meaning ada altcoin ni, tu tengok ada Bitcoin, kata Ethereum ada nampak slightly untuk drop. So meaning ada possibility high yang kata Bitcoin akan buat another lower low untuk pergerakan yang lebih kata drastik ke pekan menang. So mungkin kita akan tak dapat break 42, mungkin kita akan drop dulu untuk minggu ni. So expected untuk Matic, kata data tengok adalah more untuk drop ke kawasan ni. So kalau drop ke kawasan ni $1 ke $6 adalah good position untuk buy untuk long term. Di Phantom dah pun berada di last support, iaitu ada 1.3 dan 0.7 adalah core position untuk buy untuk long term. So Phantom whatever price kawasan ni anda boleh buy dah. Di Matic boleh tunggu sikit sekiranya price tu berada di kawasan ni. Yes, boleh bounce, tapi untuk best position untuk long term adalah di kawasan $1 dan 0.5 berdasarkan high currently. So meaning kita tengok juga altcoin yang lain sikit lagi. So Chainlink pun dah breakout ni, tapi Chainlink berada di support ni. Sekiranya Chainlink breakout kat pattern bawah ni, meaning kita expect dia akan berada di bawah lower. Tapi expected untuk Chainlink pun sama seperti di quarter Phantom. Whatever price antara $20 ke $11 adalah good position untuk anda buy weekly untuk collect asset ni sebanyak boleh. So apapun kita tengok data untuk beberapa chart, ada sedikit kata more bearish momentum, expected kata more bearish, more downtrend. So meaning kita expected untuk di Bitcoin ni ada possibility untuk dia drop dulu, untuk macam cakap tadi, iaitu drop untuk ke kawasan 40 kawasan ni, ke kawasan trend line ni. Dan sekiranya kita hit 1, 2, 3, ada possibility untuk dia drop lagi ke kawasan elite push last checkout 37 sebelum dia betul-betul rebound. Sebab apa? Ikutkan ini pun dia belum touch betul-betul lagi. So ada possibility mungkin dia akan drop. Kalau ikutkan ni ke drop, memang drop drastic. So apa pun nanti kita akan tengok balik
aku kata megaphone kita punya pattern ni, macam mana pergerakan. So hopefully untuk Bitcoin drop hanya kawasan ni dan melakukan bounce, dan kita perlu breakout 42 untuk kata tengok price mau naik ke atas. So guys, itu saja untuk pergerakan pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So kalau anda nak support channel Zul, kata boleh join dia punya untuk membership, iaitu dengan klik button join. Dan klik button join ini, kemudian lepas anda buat transaction, anda di ruangan home ada membership, ada video, playlist, community, membership. Ada membership, klik membership, dalam ni akan ada group Discord channel. Anda klik saja link itu akan terus ke Discord channel. Kemudian kalau anda nak tengok aku kata 4 year circle untuk pergerakan long term, anda perlu tengok Azul punya aku kata playlist, iaitu 4 year circle Bitcoin. So 4 year circle Bitcoin ni, video itu anda akan tengok, akan faham macam mana pergerakan long term dan short term untuk Zul punya analisis. So guys, itu aja pagi ni. Plus and subscribe, like and subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.